Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam sidang video kita inilah, kan? Dalam kelas kita inilah, kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin pada menceritakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Okey, hari itu kita dah ceritakanlah tentang hijrah Nabi dan permulawan yang berlaku kepada Nabi. Nabi di pulau dan diboikot oleh orang-orang Quraisy, kan? Oleh kaum Quraisy, kan? Kemudian Nabi pun berhijrah, hijrah ke Habsyah buat kali yang kedua. Ada hijrah yang kali pertama ke Habsyah, kemudian hijrah kali kedua ke Habsyah, kan? Kita dah cerita dah dalam video yang lalu berapa orang semua, kan? Jadi boleh tengok baliklah pada video yang lalu tu, kan? Okey, baik. Jadi hari ini kita akan cerita, tajuk kita pada kali ini kita akan cerita antaranya adalah Raja Habsyah memeluk agama Islam. Raja Habsyah memeluk Islam. Okey. Quraisy mendapat tahu kaum muslimin berhijrah ke Habsyah. Orang Quraisy dapat tahu kata orang muslim berhijrah, orang Islam berhijrah ke Habsyah. Yang pertama dulu sikit saja, kemudian yang kedua ramai sikit. Jadi yang kali kedua ni lah yang depa tahu ni, kan? Mereka menghantar dua orang utusan. Mereka hantar dua orang. Dia panggil utusan ataupun dia panggil messenger, kan? Lebih kurang macam itulah, kan? Sebagai perutusan. Dua orang utusan itu membawa berbagai hadiah untuk Raja Habsyah. Jadi dua orang yang dihantar oleh kaum Quraisy ni untuk apa? Orang Islam dah hijrah dah, kan? Jadi mereka ni, orang Quraisy ni, orang kafir Quraisy lah, kan? Menghantar dua orang wakil, dua orang sebagai penghantar mesej lah, kan? Pergi ke berjumpa dengan Raja Habsyah ni dengan membawa macam-macam hadiah. Bawa macam-macam hadiah banyak. Sebab apa bawa macam-macam hadiah tu, kan? Mereka meminta agar beliau mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah ke situ. Jadi depa ni dua orang ni untuk apa? Untuk minta Raja Habsyah ni hantar balik orang Islam yang pergi berlindung di Habsyah tu, kan? Tu yang dia buat hadiah tu, kan? Nak bagi dia lebih kurang macam rasuah lah, senang ceritanya, kan? Macam rasuah lah, kan? Sebab apa? Sebab nak nak bagi mudah lah dapat benda tu. Jadi bila dah depa bawa hadiah bagi ni, tawan dulu hati raja tu, senang, supaya senang lah dia dah hantar balik orang muslim yang berhijrah ke Habsyah tu tadi, kan? Okey. An-Najasyi enggan menyerahkan kaum muslimin kepada Quraisy. An-Najasyi ni siapa? Iaitu Raja Habsyah tu, kan? Raja Habsyah. Namanya An-Najasyi. An-Najasyi ni enggan menyerahkan kaum muslimin kepada Quraisy. Dia tak mau bagi orang Islam kepada kaum Quraisy. Sebab apa dia tak mau bagi orang Islam ni pada kaum Quraisy? Tak mau serah orang Islam ni pada kaum Quraisy. Dia tak mau bagi kepada kaum Quraisy ni selepas mendengar penjelasan daripada Sayyidina Ja'far tentang hakikat agama Islam. Jadi dia tak mau serah ni bila? Selepas dia dapat tahu Islam ni, macam ni, mendapat penjelasan daripada Sayyidina Ja'far, kan? Bila dia tahu untuk Islam, oh macam ni rupanya Islam, kan? Kalau dia tak tahu tu lain cerita, kan? Jadi sebab tu kalau apa-apa hal pun, sesuatu benda tu kita kena dengar dahulu. Bukannya kita terus kritik dan terus kita tolak dan sebagainya. Kita dengar dulu apa-apa saja berita, kita dengar dulu, kemudian baru kita semak balik, kan? Bukan dengar tu kita kecam, kan? Dan teman-teman kita ni ramai orang suka kecam, kan? Walaupun kita tak ada ilmu, kita kecam juga, kan? Jadi kena jagalah, kan? Sebab apa? Takut yang tergadai bukannya benda yang kita cakap saja. Tergadai adalah akidah kita, tergadai dengan sebab kita cakap na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Dan beliau juga turut membacakan permulaan surah Maryam. Jadi bila dia dah dengar Raja Habsyah ni, iaitu An-Najasyi ni tadi, dia mendengar daripada Sayyidina Ja'far
kemudian dia pun membacakan permulaan surah Maryam. Dia baca permulaan surah Maryam. Sebab apa surah Maryam ni? Sebab Raja Habsyah ni dia beragama Nasrani. Agama Nasrani ni tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Kan? Maryam ni siapa? Maryam ni mak kepada Nabi Isa. Jadi dia rasa agama Nasrani dengan Islam ni sangat dekat. Kan? Sangat betul lah. Kan? Ada setengah kisah lain dia kata ajaran antara dia kata ajaran Islam dengan ajaran Nasrani ni sama, kan? Menyembah Tuhan yang satu, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tu kan Nabi Isa adalah rasul. Tu antara benda-benda dia lah. Itu dalam ni sebab apa ni ringkas sangat ni? Sebab ni kita membaca kitab Khulasah. Khulasah ni maksudnya ringkasan daripada sejarah Nabi, kan? Jadi tak cerita panjang lah, sebab kalau ikut cerita dia panjang lagi ni, kan? Nanti kita masa akan datang kita cerita lain kalau kita baca semula lah, kan? Tapi banyak lagi bukan kita nak cerita sejarah Nabi Muhammad saja. Kita nak cerita juga sirah-sirah Nabi-Nabi yang lain, dan kita nak cerita juga sirah-sirah para sahabat, kan? Okey, baik. Membaca permulaan surah Maryam. Dia baca awal surah Maryam. Dua orang utusan itu akhirnya pulang ke Mekah dalam keadaan hampa. Maksudnya dia menolak lah. Raja An-Najashi ni menolak mereka punya permintaan ni, kan? Tolak mereka, bukan tolak mereka saja, tolak sekali dengan hadiah-hadiah ada sekali lah, kan? Tu. Jadi dua orang utusan ni tadi baliklah, utusan daripada kaum Quraisy tadi baliklah ke Mekah dalam keadaan hampa lah. Kata sebab apa? Tawaran apa yang mereka permintaan ni ditolak lah, kan? Dan An-Najashi dan para pendetanya dan pembesar-pembesarnya memeluk Islam pada waktu itu. Tu hebat lah, kan? Semua masuk Islam. Orang An-Najashi tu, dan juga pendeta-pendetanya, maksudnya orang-orang agama Nasrani lah, orang-orang alim dalam agama Nasrani, dan pembesar-pembesar dia, kan? Raja ni biasa dia ada pembesar dia lah, kan? Jadi semuanya memeluk Islam pada masa tu, kan? Selepas mendengar penerangan daripada Sayyidina Ja'far, kan? Okey, baik. Itu Allah menurunkan ayat 82 surah Al-Maidah tentang keislaman mereka. Allah menurunkan ayat Quran tentang keislaman Raja An-Najashi dan juga para pendeta dan pembesar-pembesar itu. Ada ayat Quran, kan? Dalam surah apa? Surah Al-Maidah ayat 82. Jadi buka, boleh tengok lah, kan? Apa ayat tu kata? Ni saya baca maksud saja lah. Maksudnya, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesra kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Jadi ayat ni merujuk kepada Raja Najashi dan juga dia punya pengikut-pengikut adalah pendeta-pendeta agama Nasrani di Habsyah lah, kan? Jadi itu antara ayat Quran, jadi boleh rujuk dalam Quran lah. Surah Al-Maidah ayat 82, kan? Kemudian An-Najashi meninggal dunia. Tak lama lepas tu An-Najashi pun meninggal dunia. Berapa tahun? Wallahu alam lah, tak tahu berapa lama lah. Tapi dia kata kemudian selepas tu, lepas dah semua berlaku pengislaman An-Najashi, raja dan pembesar-pembesar dia tu, kan? Pembesar dia dan juga pendeta dia tadi, kan? An-Najashi pun meninggal dunia. Malaikat Jibril memberitahu Nabi SAW tentang kematiannya. Kematian An-Najashi ini disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda melakukan solat jenazah ghaib ke atas jenazahnya. Waktu itulah berlaku solat jenazah secara ghaib, iaitu jenazah tidak berada di hadapan. Ni kalau orang tak pernah dengar ni, kan, sembahyang jenazah ghaib ni macam mana sembahyang jenazah ghaib? Maksudnya
jenazah tidak ada di depan. Kalau solat jenazah kan jenazah ada di depan kan. Jadi bila jenazah tidak ada di depan kita, boleh juga sembahyang jenazah. Dia panggil sembahyang jenazah ghaib kan. Dan ini merupakan solat jenazah ghaib pertama dalam Islam. Itu merupakan solat jenazah ghaib yang pertama dalam Islam kan. Itu sejarah lah kan. Jadi kita tahu sebuah sikit dalam sejarah hijrah pengislaman Raja Habsyah dan juga berlakunya solat jenazah secara ghaib. Jadi Ustaz ingat sekadar itu pada perkongsian kita pada kali ini. Jadi kita akan sambung pada masa akan datang, insya-Allah. Nabi SAW keluar dari permulauan. Wallahu alam. Assalamualaikum.